Okey, selamat datang ke video siri Jom Kurus. Dalam topik hari ini saya ingin bincangkan macam mana nak mengurangkan lemak badan. Now of course anda nak kurangkan berat badan, tapi sebahagiannya mungkin masalah isu air ataupun lemak. Dalam video ini saya ingin membantu anda mengurangkan masalah lemak badan. Tentunya anda berhajat untuk mengurangkan lemak pada bahagian-bahagian yang bermasalah, mungkin peha, pipi, lengan, perut, punggung dan macam-macam lagi. Saya akan terangkan langkah demi langkah supaya anda memahami dan boleh mengatur langkah dengan cara yang logical dan practical. Okay, now untuk mengurangkan lemak badan, sebenarnya cara yang lain ataupun another way of saying it, kita nak kurangkan berat badan. Jadi untuk kurangkan lemak ataupun berat badan, ramai yang akan menjawab silalah kurangkan makanan yang berkalori tinggi, atau yang kedua is tingkatkan aktiviti untuk tingkatkan pembakaran kalori. Tapi ramai orang yang tidak memahami hubungan di antara kalori dengan berat badan. Contoh senario dia macam ni. Katakanlah berat saya hari ini 70 kg. Ya, ini gambar saya. Katakanlah saya makan 1500 kalori, saya bakar pun 1500 kalori. Jadi masuknya daripada makanan 1500 kalori, yang terbakarnya pun 1500, maka ada keseimbangan intake dengan output, masuk dengan keluarnya sama, maka defisit kalori dia kosong, maka esoknya berat saya akan naik ke sama ke kurang. Memangnya berat akan sama kalau kita abaikan isu air sementara waktu. Air untuk video ini kita abaikan langsung, itu video yang lain. So now katakanlah saya tingkatkan senaman. Makan tetap 1,500, tapi saya buat senam aerobik ke jogging ke apa, dan saya bakar 2,000 kalori. Now, masuk 1,500, keluarnya 2,000 kalori, dah tak seimbang. Bagus, keluar lagi banyak. Jadi, badan akan bekalkan perbezaannya 500 kalori. Now, kalori ini adalah sukatan tenaga dalam makanan ataupun sukatan tenaga badan lah. Dia umpama minyak kereta untuk bergerak, kereta perlukan minyak untuk bergerak, kita perlukan makanan untuk aktiviti tenaga dan lain-lain. Jadi kalau saya makan 1,500, keluarnya 2,000, terbakarnya 500 daripada bekalan simpanan, iaitu lemak. Soalannya is, kalau esok saya timbang, berat saya yang baru selepas 1 hari, adakah ia naik sama atau kurang daripada 70? Jawapannya is, walaupun 1 hari akan berkurangan. Soalannya is, banyak mana? This is where ramai orang fail kerana tidak tahu hubungan di antara kalori dengan berat badan. Bukan setakat di Malaysia, tapi di seluruh dunia orang tidak memahami apakah hubungan makan kalori berlebihan dengan berat badan diri sendiri. Now, hubungan ni paling penting, yang ini akan menjadi topik ataupun fokus topik dalam video ini. Now, 1 kg berat badan, tak kira usia, tak kira jantina, tak kira berat anda 50 kilo ke 150 kilo, 1 kg bersamaan dengan 7,700 kilogram. Banyak tak? Banyak. 1 kilo bersamaan dengan 707,000 kalori. Memang banyak. Now, memang agak menyedihkan. Ramai orang yang tak sangka bahawa 1 kg nak kurangkan, kena bakar 7,700. Dan memang hakikatnya, nisbahnya sebegitu. Jadi kalau anda membakar 500 kalori sehari ataupun 500 kalori berlari di atas treadmill yang menyukat pembakaran kalori seharian, kalau anda bakar 500 kalori di treadmill, 500 kalori bersamaan dengan 500 bahagi 7,700, kerana nisbah dia tetap sama, bersamaan dengan lebih kurang 0.065 kg.
Sedih tak? Sedih. Penat-penat berjogging 1 jam di atas treadmill, mungkin bakar 500 kalori. 500 kalori cuma 65 gram. So, itu adalah hubungan yang paling penting yang anda perlu ingat dalam konsep mengurangkan ataupun penambahan berat badan. 1 kg bersamaan dengan 7,700. Kalau anda terlebih makan 1 keping roti canai sekalipun, canai bersamaan atau sekeping canai lebih kurang 300 kalori. 300 kalori dalam lebih kurang 40 gram berat badan lemak sahaja. Okay, now. Ini clear. So, langkah yang seterusnya yang kita perlu memahami is, katakanlah berat yang kita punya case study scenario ini, di berat 70, okay. Ya, masuk 1,005, keluarnya 2,000, beza 500, akan kurangnya kepada 70 tolak 0.065, jadi 69.935, lebih kurang sama. Soalannya is, 65 gram yang kita kurangkan pada hari tersebut datang daripada mana? Macam mana kita nak pastikan lemak ataupun berat 65 gram datang daripada bahagian perut, peha, pinggang, pipi ataupun lain-lain? Contohnya macam ni. Katakanlah seseorang itu mempunyai masalah perut buncit yang agak berlebihan. Ya, ini otot di bawah lapisan lemak. Soalan dia is, macam mana nak kurangkan masalah lemak yang berlebihan ini? Ramai yang akan menjawab, tolonglah atau silalah buat senaman perut, sit up, crunches dan lain-lain untuk kempiskan perut. Jawapannya tidak. Anda buat sit up banyak mana sekalipun, dia tidak akan membantu anda kempiskan perut kerana senaman perut fokus kepada pembentukan atau kuatkan bahagian otot di bawah lapisan lemak. Jadi kalau anda selalu buat senaman perut, memang perut atau otot perut jadi kuat. Tapi masalah anda atau orang ini adalah lemak di atas otot. Jadi perut nak kempiskan, nak buang lemak dia macam mana? Nak sapu lotion macam mana mustajab ke apa kat sini pun, dia takkan membentuk atau kempiskan perut dengan satu keajaiban. The answer to this question is very simple. Anda tidak boleh membuang lemak pada satu kawasan semata-mata. Anda berdoa macam mana sekalipun, tidak akan makbulnya doa tersebut kerana the way badan anda simpan dan bakar lemak ditentukan oleh genetik badan anda sendiri. Setengah orang banyak simpan lemak dekat peha kanan, peha kiri, punggung ke, pipi ke, perut ke dan lain-lain. End of the day, nak buang lemak yang berlebihan ini, jangan fokus kepada senaman tempat berkenaan, fokus untuk reverse. Kenapa terjadinya perut yang buncit, kenapa jadi peha yang besar. Punca kegemukan di sini adalah kerana peningkatan berat badan. Jadi nak buang lemak-lemak ni, kena kurangkan berat badan. Very easy. Nak buang lemak mana-mana bahagian, bukan soal senaman bahagian yang bermasalah. Soalnya is kurangkan berat badan. Macam mana? Dengan memastikan masuknya kalori tidak melebihi kalori yang keluar. It's all about the calories. So dalam video-video yang akan datang, saya akan bantu anda memahami keperluan kalori diri sendiri supaya anda boleh melangkah ataupun mengawal keadaan diri dan boleh menyusun plan makanan. But we take it step by step. Dalam video ini, 2 perkara yang anda perlu remember. Yang pertama is 1 kg bersamaan dengan 7,700 kalori. Tak kira usia jantina dan berat badan. Dan yang kedua, anda tidak boleh membuang lemak pada satu kawasan semata-mata. Tak ada orang yang perut dia cantik, yang lain semua menggelebih. Your body stores and burns fat sesuka hati. But if you nak full body yang agak lean, fokus kepada overall weight loss terlebih dahulu. Okay? Jumpa lagi in the next video.